Ketua Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi bagi menyampaikan ucapan dan hasrat Yang Berhormat Datuk Seri kepada para hadirin. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Profesor Dr. Zlinda, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Dr. Muhammad Salmi, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Terengganu. Yang bahagia Profesor Datuk Dr. Mazlan, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Datuk Din Adam, Lembaga Pengarah UMT. Pegawai utama dan pegawai kanan universiti dan juga kementerian dan jabatan, Saudara Syamuddin yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar dan semua yang hadir pada hari ini. Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih atas peluang dan kesempatan untuk saya hadir bersama-sama ke UMT untuk kesekian kalinya. Dan pada kali ini berpeluang pula untuk mendengar taklimat dan pertama kali juga bersama dengan pengurusi yang baru dilantik. Tahniahlah kepada pengurusi yang baru dilantik. Nampaknya Naib Chancellor nak beritahu semua benda mengenai universiti ni dalam masa yang singkat. Kalau 20 universiti awam buat pada menteri macam itu, saya ingat menteri pun tak tahu apa keluar. Tapi saya percaya banyak perkara yang telah dilakukan. Secara umum saya mengalu-alukan dan melahirkan rasa gembira mengenai pencapaian dan juga kejayaan universiti ini. Dan saya percaya ia berada pada landasan yang betul dan tepat, dan saya berharap ia dapat memperkukuhkan lagi kedudukan dan peranannya sebagai sebuah universiti, bukan saja dalam soal untuk melahirkan modal insan, bukan saja dalam soal untuk menemui ilmu-ilmu baru, melakukan inovasi, dalam soal untuk membangun, mengupayakan masyarakat dan komuniti. Tetapi yang juga penting ialah supaya peranan universiti dalam membantu, menyokong, menjayakan segala hasrat dan perancangan kerajaan. Universiti tidak boleh wujud terpisah daripada sebelum itu. Universiti bukan sekolah tinggi. Universiti adalah universiti. Dan kementerian menyalurkan sebanyak 270 juta lebih kurang setahun ya. 270 juta setahun ke universiti ini supaya kehadirannya itu terkelihatan, ada impak dan menyumbang kepada pembangunan dan juga kemajuan negara. Kita tahu bahawa bidang tujahan universiti ini ialah mengenai ilmu kelautan dan juga sumber akuatik. Dan saya beritahu juga pada semua universiti lain bahawa setiap universiti mesti mempunyai perancangan jangka panjang universiti itu yang berkisar kepada perlembagaan penubuhan universiti, yang berkisar kepada soal bidang tujahannya, niche areanya, yang mana apa pun perubahan, sama ada menteri ke VC ke, dia tidak akan ubah perjalanan universiti itu. Daripada 20 universiti yang kita wujudkan dalam negara, kita meletakkan matlamat dan sasaran yang berbeza-beza untuk setiap universiti. Ada komprehensif, ada MTON, Technical University, ada universiti yang bidang penyelidikan, ada yang memang khusus seperti UMT ni, iaitu kelautan dan sumber akuatik. So a long term plan. Manakala strategic plan tu bergantung kepada visi-visi, itu adalah plan tindakan.
Strategic plan dia bersifat jangka pendek atau jangka sederhana, dan dia berkisar kepada apa tumpuan dan usaha yang nak dilakukan oleh kepimpinan universiti pada ketika itu, dan dia akan berubah-ubah. Tapi the long term plan tu dia tidak akan berlaku banyak perubahan, dan ini semua kita perlu memperkenalkan sistem untuk kita mengukur sama ada ianya mencapai matlamat atau tidak. Atas sebab itulah dalam saya mengalurkan plan strategik UMT itu, yang saya percaya lepas ni akan dibentang di peringkat lembaga pengarah universiti, saya percaya ia juga akan mempunyai KPI iaitu hala tuju dan perancangan apa yang nak dicapai sehingga dah sampai dalam masa 5 tahun itu. Dan saya telah beritahu seperti universiti lain, KPI itu perlu dirundingkan bersama-sama dengan pihak JPT. Misalnya katalah dalam plan strategik UMT untuk 5 tahun akan datang, mungkin UMT nak menyumbang dari segi pembangunan aquaculture, mungkin ramai katalah salah satu daripada perkara yang nak dicapai ialah melahirkan banyak agropreneur. UMT letak 300, mungkin kita tak puas hati, kita nak suruh letak 1000. Begitu. Ataupun mungkin UMT letak terlalu tinggi, kita akan kata don't try to shoot your own feet, turunkan. Gitu. So itu mesti ada supaya kita boleh ukur. Dan ia juga menunjukkan bahawa kita memberi penekanan kepada soal pencapaian dan prestasi. Kita satu kelompok yang memberi penekanan dan melihat bahawa kita ingin mencapai prestasi yang baik dan juga tinggi. Saya ingat itu perlu kita lakukan. Dalam konteks ini, saya juga ingin minta supaya kita beri penekanan kepada tadi ada dinyatakan penyelidikan secara bersepadu. Itu memang sangat penting. Universiti ini dan universiti lain dalam negara semuanya dah berumur lebih daripada 15 tahun. UMT saja tadi kalau nak ikutkan sebagai universiti penuh 17 tahun. Tapi kalau dimulakan dengan college university dah lebih 21 tahun. Dah dewasa pun, kalau nak undi dah boleh undi pun. Jadi penyelidikan tu mesti benar-benar berimpak dan mesti benar-benar boleh bawa kepada inovasi. Kalau negara ni nak berjaya dalam persaingan, ekonominya mesti berasaskan pada inovasi. And that innovation must come from antara lain the university. Dan kalau nak melipat gandakan inovasi, kita mesti mempunyai hubungan dan dapat bekerjasama dengan industri. Industri serah pada kita segala masalah yang dia hadapi untuk universiti lakukan research. Jadi soal hubungan dengan industri bukan hanya soal untuk kita menangani isu kebolehpasaran graduat. Tetapi seperti yang telah saya tekankan, salah satu daripada sumber penting akan datang bagi universiti ialah daripada industri dalam soal sumber peruntukan research. That's why di banyak universiti kita tengok juga berapa banyak universiti mendapat peruntukan research daripada industri. Hari ini banyak peruntukan research datang daripada kementerian. Kita tak nak. Kita perlu diimbang. Maknanya kita tak boleh tunggu industri datang cari kita. Kita mesti cari industri. You have been long, you should know who are the industrial player dalam sektor ni. Dalam ilmu kelautan dan juga sumber akuatik dan sebagainya. Jadi soal collaborative research bersepadu. Banyak hari ini kita lihat permohonan research datang daripada individual lecturer. That's not good enough. Nothing. 350 juta setahun kementerian
salurkan duit research, tapi satu pun yang berimpak, yang saya boleh kata daripada 350 juta saya ada 10 projek besar untuk negara. Tak boleh. Sebab semua research datang secara individual. Jadi sebagai satu universiti UMT, hari ini saya datang, apa nak research? Yang rasanya kalau saya bagi hari ini, you boleh buat sesuatu. Ataupun mungkin through your high COE. Only through your high COE ataupun your COE, maybe kita boleh kemukakan peruntukan untuk penyelidikan secara bersepadu. Itu tak termasuk, kita belum tekankan lagi antara universiti dengan universiti. Now dah timbul beberapa universiti macam UTM, dia kata now we want to apply for research grant based on university as a whole, gabungan beberapa fakulti, dan berasas pada itu dia kata sudah sampai masanya dia boleh buat robotic center untuk diangkat kerana kekuatan gabungan beberapa fakulti. So gabungan beberapa fakulti dalam UMT misalnya boleh lahirkan apa. So we want that kind of research supaya ada impact, supaya dia impactful, dia memberi manfaat, akan nampak. Apatah lagi kalau antara universiti. Jadi ini memang saya memang beri penekanan, dan mungkin satu hari nanti kementerian pun kita kena allocate untuk research secara kolaboratif antara universiti dengan industri. Kalau ada bersama tu, then kita akan berikan. Dan kita juga terbuka kepada private university dalam soal ni, sebab research tu memanfaatkan untuk negara. It's not for the university. Bukan untuk ada universiti tu dia bentang saya, dia dapat berapa pingat emas. Saya kata saya tak minat lah pingat-pingat emas. Itu semua, yalah saya dah lama apa dalam kementerian. Itu semua boleh senang lah dapat pingat emas. That's not what itu. Jadi baguslah kat sini pun tak tunjuk pada saya berapa pingat emas dapat. Jadi kita ni dah lebih berapa puluh tahun dah. Jadi kita kena ubah apa yang kita lakukan. Saya lihat ada dua kekuatan. Memang mungkin universiti lain tak boleh ada sebab ini adalah bidang tujahan. High COE ni. Satu ialah Aquatrop. Dan satu lagi ialah INOS. Dan mungkin melalui Aquatrop ni, bagaimana kalau dimulakan program merakyatkan aquaculture. Sebab saya percaya melalui Aquatrop kita boleh lakukan research secara bersepadu dan kita dapat menghasilkan banyak projek-projek, program-program yang berimpak tinggi. Jadi mungkin sekarang ni hala tuju kementerian ialah melihat mana yang berpotensi untuk kita angkat. Selepas kita ada ICOE, kita ada High COE, kita nak cari yang National COE, peringkat nasional, supaya semua kementerian pakai, kerajaan pun pakai, supaya dia ni ditonjolkan untuk buat kerjasama dengan negara-negara lain, supaya melalui nasional ni dia menguruskan, katalah aquaculture, kita ada 5 million untuk bangunkan aquaculture. So dia akan uruskan kerana di bawah dia akan ada satellite institute yang serupa tetapi daripada universiti lain. Sebab aquaculture ni selain daripada UMT yang saya dah pergi tengok, satu lagi ialah yang ada di UMS yang banyak buat kerjasama dengan Jepun. Tapi dia ada aquaculture punya center. Yang EU punya ni adalah institut penyelidikan aquaculture. So mungkin dua ni, INOS
yang melihat pada soal keselamatan, akses dan kesihatan ocean. Laut tak ada orang buat yang lain pun darat, you saja laut. Saya ingat boleh dirangka rancang untuk akhirnya menjadi nasional. Sebab kalau tak buat begitu, nanti akan ada kementerian lain yang buat, macam Mosti yang suka buat, ataupun pertanian. So before they do it, dia boleh buat, tapi the national one mesti. Sebab kalau penyelidik datang daripada semua universiti. So mungkin ini antara projek besar yang kita nak beri perhatian. Jadi minta universiti tengok bagaimana kita nak angkat kedua-dua ni. Sebab dia tak ada tandingan, tak ada orang boleh lawan, kerana ini memang niche. Dan ini memang perlu diperkasakan, kerana daripada situ kita akan bina reputasi UMT, dan saya percaya UMT boleh terkelihatan lebih lagi di peringkat global dengan dibantu oleh dua institut ini yang saya ingat dia berpotensi untuk kita perkasakan. Jadi mungkin ini antara yang saya boleh nyatakan tadi. Saya pun dah kata mengenai ASEAN Fisheries Education Network. Itu akan jadi window untuk kita dapat dana-dana penyelidikan daripada Erasmus kan. Itu sebabnya, dan saya harap sebagai founder UMT akan terus menerajui mengendalikan this network dengan universiti-universiti daripada negara ASEAN lain yang akan menjadi pelopor kepada network ini. Jadi kita menantikan plan strategik UMT. Kita perlu ada perancangan naik taraf kedua-dua high COE ini. Supaya ia dapat jadi nasional, kita akan kenal pasti semua yang boleh jadi satellite. Kita perlu ada program memperkasakan kedua-dua high COE ini, dan lebih-lebih lagi bagaimana kita nak merakyatkan aquaculture ni, kerana dah banyak pun produk-produk yang dilahirkan oleh aquatrop ni. Tadi apa tu, udang galah lah, artemia lah, ketam lah, belangkas, black soldier fly dan sebagainya. Jadi kita perlu beritahu supaya rakyat terlibat. Dan sudah tentulah ini antaranya yang nak dibuat ialah melalui program Aquapreneur. Dulu kita tahu ada Agropreneur. Jadi jadi saya ingat orang belum pernah lagi dengar Aquapreneur. So you all nak lancarkan dalam bulan September. Jadi saya sangat mengalu-alukan, ini satu signature program. Tapi dia punya pembiayaan modal siapa yang akan keluarkan? So industri yang akan latih pelajar, dia orang tak kena duit. Tak, kerajaan pun boleh. Kalau kerajaan boleh bagi agropreneur, so jemputlah Menteri Pertanian. Universiti ni betul, saya menterinya, tapi saya tak halang you orang jemput menteri lain. You orang banyak duit, you orang tak tahu macam mana nak pakai. Banyak kementerian beritahu sekarang, kementerian yang tinggi. Macam Mosti dia ada 30 juta research fund, dia tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu Menteri Ekonomi semalam tu hari dia pergi ke Kementerian Universiti Pertanian, Universiti Putra, dia bagi 30 juta untuk buat program aplikasi teknologi kepada petani. So you orang jemput saya tak ada duit. Datuk Sri, I take your point. Kita banyak sebenarnya fund yang ada. Saya berjumpa dengan chairman
tekun Datuk Seri. You give a training, dia akan bagi 7,000. We can start. Yapim 5,000. 3 days training macam kata tadi, aquapreneur, your black soldier ni. I think kalau kita can work with them, we can tap the fund. INOS Institute dan juga Aquatrop ni dia disupport oleh fakulti PTJs. INOS Fakulti Sains Marine dan Setaran support the INOS, dan Aquatrop disupport oleh Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. Jadi itu adalah kerjasama yang erat lah untuk membangunkan institut, serta ICAM tadi itu disupport oleh FSSN dan juga FPSM. No, Jadi however, itu. based on your punya tu, saya nampak bahawa HCOE ni dengan INOS ni ada potensi untuk lagi tinggi lah. tingkatkan. So do a plan for me lah. Pakai Dulu kementerian. pernah kementerian ada NOD, Dataran Oceanografi kan, dan pernah dicadangkan hari itu menjadi NIO, National Institute of Oceanography, di bawah separate Tak apa, department. tak apa. Yalah itulah. Tak apa, saya bagi time dan nanti Ya. Datuk boleh bentak. InsyaAllah boleh. Kita sedia for it lah. Sebab seperti saya kata tadi, aquaculture adalah satu sudut yang boleh membantu dari segi soal keselamatan makanan. Dan kita pun telah dapat beberapa projek-projek besar dari segi yang bersifat translational dalam soal ni. So itu sebabnya saya nak supaya dia main peranan yang lagi besar, menjurus kepada soal merakyatkan aquaculture ni. Yang potensi paling besar ialah semua masyarakat nelayan. Kerajaan sentiasa cakap bagaimana nak atasi kemiskinan nelayan. So mungkin kalau kita mempunyai pendekatan yang paling baik, maka kita boleh jual ataupun promosi ni kepada Kementerian Tanian, dia adopt dan dia boleh bawa ni semua kepada semua komuniti nelayan dalam negara. Itu sebenarnya. Tapi kitalah yang bangun the formula tu. So itulah yang dia sebagai sebahagian daripada kita punya translational, pendekatan translational. So seperti saya kata, dalam semua perkara sekarang kita tak boleh bergerak in silo. So bila kita ada semua itu, kita boleh mendekati Kementerian Pertanian dan offer pada dia bahawa ni solution kita. Ni universiti ni kita bagi solution bagaimana nak atasi soal kemiskinan dalam komuniti nelayan. Maknanya aquaculture, dengan segala penyelidikan kita buat, benih-benih ikan apa semua tu kita dah hitung. Dan saya percaya ini boleh dilakukan. Kita mulakan mungkin universiti ambil mana-mana kampung nelayan sebagai dia punya living lab. A living lab. Malam tadi saya dekat Stew, ada banyak kampung nelayan. So pergi ke kampung tu, buat living lab. Kementerian boleh bagi duit untuk katalah nak buka itu dan sebagainya. Mohon je lah pada kementerian. Kawasan Dungun tak ada nelayan kan? Ada. Jadi mungkin itu pendekatan yang kita boleh lakukan. So dari segi soal projek berimpak tinggi, tadi antaranya translational. Untuk akan datang ni apa? Apa dia yang kita tu, misalnya katalah kalau udang misal ataupun ketam, kita dah ada formula. So untuk akan datang supaya kita teruskan yang berimpak tinggi ni, mungkin akan ada spesies baru, ikan ke apa, ataupun mungkin yang dah ada tu bagaimana kita nak beritahu supaya dia terus sebagai satu yang berimpak tinggi. Perancangan kita akan datang. Sebab sebahagian ni yang beritahu saya benda yang dah lepas. Akan datang ni apa? So apa lagi projek berimpak tinggi untuk UMT? Jadi ini semua sebenarnya ialah kalau dah dibentang tadi, kurang-kurang bila jumpa press saya boleh beritahu apa dia ni supaya universiti ni kita dapat
bangunkan reputasinya di kalangan masyarakat. Jadi soal projek berimpak tinggi yang akan datang, apa dia daripada universiti ni, your signature project. Mungkin your signature project ni yang program Aquapreneur, program apa tu, institut penyelidikan perikanan yang nak dibuat di Sedili sebagainya. Inovatif, ya, inovasi. Institut okey, kita universiti juga telah banyak menemui melalui projek berimpak tinggi ni, dan yang berpotensi untuk kita pindahkan ilmu itu ke masyarakat. Dekat Kota Tinggi pun dah dibuat. Saya percaya ianya sangat memberi manfaat dan faedah kepada masyarakat setempat. Tapi sebenarnya ejen yang paling kuat yang boleh main peranan itu ialah pelajar-pelajar yang ada di sini. Saya tengok pada semua universiti, semua memang dah ada hasil-hasil penyelidikan yang boleh dipindah kepada masyarakat. Satu, untuk mengupayakan masyarakat. Maknanya projek-projek ataupun perniagaan yang masyarakat sedang buat tu, dia boleh bantu untuk lakukan transformasi kepada masyarakat itu. Kedua, dia boleh mengatasi kemiskinan. Maknanya sebagai satu ruang pada masyarakat untuk menambah pendapatan. Jadi daripada miskin keluar daripada kemiskinan. Ketiga, peluang. Maknanya orang berniaga, dia boleh ambil apa yang ada untuk dia jadikan asas dia berniaga. Jadi saya nak minta semua universiti supaya wujudkan lab, bangunkan pelajar-pelajar terdedah kepada apa yang ada supaya mereka minat dan mereka nak jadi usahawan. Berasaskan kepada ilmu yang ada yang sekarang ni sedang dipindahkan ke masyarakat. Jadi pelajar tu sebagai satu lab. Sebab tadi kata penekanan kepada soal pelajar untuk menceburkan diri dalam keusahawanan. Memang betul sebagai satu cara dan pendekatan untuk mengatasi pengangguran dan juga untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, iaitu pelajar terlibat dalam keusahawanan. So universiti kena buka lab, inkubator untuk dedahkan pelajar pada ilmu yang ada yang memang nak dipindahkan. Dekat UMK saya ingat dia dah ada inkubator. Dia inkubator. Maknanya ada inkubator di sini yang pelajar-pelajar yang minat nak jadi usahawan ambil apa yang ada di universiti ni, ajar dia, dedah dia, jadi dia keluar, dia akan gunakan tu inkubator. So itu boleh dilakukan dan sebagainya. Kemudian saya soal student mungkin banyak dari segi pemekasaan dia diberikan ruang, tapi salah satu daripada yang saya lihat, semua universiti ada tabung wakaf, tapi kena dipromosikan. Mungkin masa convocation tahu je lah tabung untuk wakaf. Sebab saya harap kalau tabung wakaf ni semua kukuh dan kuat, universiti membayari sebahagian daripada pelajar-pelajar ni kos pembelajaran dia. Jadi tak payahlah dia pinjam PTTN. Maknanya tabung wakaf tu memang patut digunakan untuk itu. Saya ingat semua universiti dah ada sebenarnya, tapi dia tak promosi, dia tak perkukuhkan. So kalau katakanlah ada tabung wakaf, ramai orang wakaf pendidikan, itu digunakan, mungkin setahun universiti 200-300 yang boleh dibayari. Jadi tak payahlah budak tu pinjam PTTN sebagainya. Tapi saya tengok tabung wakaf ni banyak universiti dia guna runcit-runcit, jadi tak jadi apa.
So mungkin kita kena perbaiki yang itu. Dan kena, dia kalau di negara luar, universiti negara luar, dia ada Office of Endowment itu yang memang dia very aggressive. Very aggressive. Kita ni the biggest endowment, penyumbang terbesar bagi universiti lah kerajaan. Jadi sebab tak payah buat apa-apa. Jadi tak ada duit je lari ke kementerian. Tak dapat jumpa menteri, jumpa di KSU, JP. Tak boleh begitu. Kita kena sama-sama. Saya pula kena lari ke Kementerian Menteri Kewangan, kerana itu bukan senang, lagi susah. Jadi kita kena sama-sama. Kita ada banyak ruang, kita kena bina itu. Dan kita kena jadikan itu sebagai satu budaya. Orang berwakaf. Dan orang yang wakaf tu pun nanti dia selamatlah dunia akhirat. Jadi kita sama-sama bantu. So itu yang antara yang saya dapat lihatlah. Soal digitalization, saya dah beritahu memang semua universiti kena mulakan that journey. Tak boleh bergantung kepada kementerian, because kementerian pun sendiri sedang dalam proses untuk mulakan the digitalization journey and it costs a lot of money. So untuk universiti tunggu nak dapat peruntukan sampai bila pun mungkin tak ada. And we cannot wait for digitalization. Digitalization dalam bidang-bidang yang dikatakan tadi, dari segi akademik ke, student ke, faculty ke, kita dalam soal digitalization bukan kalau ikut sektor kerajaan meningkatkan perkhidmatan kerajaan. Kita bukan. Kita untuk menguruskan dan mentadbir universiti supaya kita lebih strategik, supaya kita lebih senang dapat maklumat, supaya kita bergerak berasaskan pada data. Sebab kita 20, katalah universiti awam yang 20 tu, dia adalah satu gergasi. Kalau kita betul-betul usahakan, dia boleh beri impak yang sangat besar kepada negara. Dan dalam mana-mana pertemuan mesyuarat dengan Perdana Menteri pun saya beritahu, you orang plan lah apa saja you orang nak plan, tapi selagi Kementerian Pendidikan Tinggi tak dapat menyempurnakan peranan tanggungjawab dia, nothing can happen in this country. Kalau kita tak lahirkan bakat untuk negara, kalau kita tak menemui ilmu-ilmu baru, kalau masyarakat di luar sana kita tak pindah ilmu, nothing will happen to the country. So kita ni nadi. Jadi atas sebab itulah kita harap supaya kita faham dan kita semua bersyukur kerana kita berada dalam kementerian dan dalam sektor ini. Dan atas sebab itulah saya nak terima kasih pada semua. Saya harap kita dapat bekerja sebagai satu pasukan. Saya percaya kita ingin majukan negara kita. Kita mahu lihat negara kita berjaya. Kita nak bangunkan negara kita. Kita nak negara kita ini negara yang disegani, hidup bermaruah, ada martabat, dan semuanya bergantung kepada apa yang kita lakukan dalam Kementerian Pendidikan Tinggi yang diterajui bersama oleh semua institusi pendidikan tinggi termasuk universiti yang ada. Kepada UMT, kepada VC, kepada pengurusi, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Universiti ini berada pada landasan yang betul. Kita perlu perkasakannya, dan kehadiran saya memang untuk memperkasakan tuan-tuan dan puan-puan, untuk memperkukuhkan your university. InsyaAllah benda baik saya akan sokong. Jadi itu saja yang nak saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri atas ucapan sebentar tadi.